Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu pada pagi yang mulia ni daripada hari pertama daripada bulan Ramadan untuk kita bersama-sama tilawah dan tadabbur. Dan insya-Allah sambungan kita pada pagi ni ialah bahagian terakhir bagi surah Al-Jumu'ah. Kita boleh tengok muka surat 554. Kita akan baca ayat yang ke-9 sampailah ayat yang ke-11. Ini bahagian terakhir daripada surah Al-Jumu'ah. Kita boleh pakat-pakat tengok, kita baca dulu. Lepas tu nanti kita akan buat huraian dan kita akan compilekan dengan perbahasan yang dah kita sebut pada minggu lepas daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi kita sama-sama baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, bacaan kita pada pagi ini bahagian terakhir bagi surah Al-Jumu'ah. Kalau kita tengok makna dia dulu, 3 ayat ni, ini ialah bahagian yang paling jelas menceritakan tentang kefarduan salat Jumaat. Kita tengok makna dia, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Wadharul bai' dan tinggalkanlah segala urusan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui hakikat sebenar apa yang berlaku. Ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Kemudian setelah selesai daripada salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Itu makna bagi ayat yang ke-10. Yang terakhir, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau yang sedang berdiri di atas mimbar sedang berkhutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Okay. 3 ayat ni, kalau kita tengok secara kasarnya, ianya memang bercakap dengan serius tentang isu salat fardu Jumaat.
Kita tahu hukum di sisi syariat kita, salat fardu Jumaat ni wajib bagi lelaki jika tiada keuzuran dan ianya sunat bagi perempuan. Bagi suasana kita di Malaysia ni, masjid-masjid di Malaysia ni agak kurang memberi ruang kepada orang perempuan untuk join sekali salat Jumaat. Ada setengah-setengah masjid tapi tak secara menyeluruh. Ianya satu benda yang baik sekiranya orang perempuan ni dia boleh ikut salat Jumaat untuk sama-sama mendengar khutbah Jumaat. Dan kalau kita tengok antara cara yang kita boleh apply sekarang ni ialah kita tengok live salat Jumaat dalam TV itulah. Itu salah satu inisiatif untuk kita nampak bagaimana pelaksanaan salat Jumaat. Sama sekali kita nak sebut surah Al-Jumu'ah, namanya memang secara jelas diambil daripada ayat 9 surah Al-Jumu'ah. Sebab memang dia sebut idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Apabila diseru kepada salat pada hari Jumaat. Fakta pertama yang kita kena tahu, perkataan Jumu'ah ataupun Jumaat bahasa Melayu kita ni, ianya diperkenalkan pada waktu zahirnya Nabi SAW. Ketika mana Nabi terima wahyu umur 40, waktu itulah adanya nama salat Jumaat. Waktu itulah adanya namanya salat Jumaat. Sebelum daripada tu hari Jumaat, di sisi masyarakat Arab jahiliyah, dipanggil dengan nama Hari Arabah. Arabah, nama lama dia. Nama baru lepas Islam ni dia panggil dengan nama Jumu'ah ataupun Jumaat. Jumu'ah asal daripada perkataan jamaah yang bermaksud himpun. Nak himpun apa pada hari Jumaat ni? Pada hari Jumaat ni kita menghimpun amal saleh. Sebab tu pada hari Jumaat ni dia ada majlis ilmu yang wajib, iaitu khutbah Jumaat. Dan kita perlu susuli juga dengan majlis ilmu yang sunat, yang harus, yang lain. Sebab tu kita akan tengok sebahagian tempat hari Jumaat ni ada kuliah duha, ada kuliah maghrib, apa semua. Dihidupkan dengan majlis ilmu. Dan dalam hari Jumaat ini juga, kita tengok antara benda yang dianjurkan oleh Nabi ialah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Memperbanyakkan selawat pada Nabi. Memperbanyakkan segala benda-benda yang baik. Memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan apa-apa saja. Sebab hari Jumaat tu maksudnya lah hari yang berhimpun padanya. Jadi kita ni daripada hari Isnin sampai hari Jumaat ataupun daripada hari Ahad sampai hari Jumaat ataupun 6 hari yang lain, kita kena bezakan 6 hari yang lain berbanding hari Jumaat. 6 hari yang lain mungkin kita sibuk dengan benda-benda urusan kehidupan kita. Tapi hari Jumaat kita kendurkan sikit urusan-urusan dunia kita dengan urusan akhirat. Dia macam bulan Ramadan kita masuk ni lah. Sebelah bulan yang lain itu kita dah sibuk. Maka bulan Ramadan ni kita sibukkan dengan amal saleh. Sebab tu Ibnu Jauzi sebut dalam kitab beliau Bustanul Arifin, perumpamaan bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf dengan 11 orang adik-beradik dia. Seperti mana Nabi Yusuf itu tidak dihargai. Seperti mana Nabi Yusuf itu dikonspirasikan untuk dibuang, dihalau, bahkan niat untuk membunuh lagi adik-beradik dia. Maka kita janganlah membunuh bulan Ramadan ini dengan tidak mempedulikan dia. Itu antara perumpamaan yang cantik daripada Ibnu Jauzi. Dan nak tunjuk kepada kita juga sebenarnya dalam seminggu ni ada hari yang perlu kita muliakan, iaitu hari Jumaat. Sebab tu para ulama sebut hari Jumaat ni ialah hari raya bagi orang-orang yang beriman. Sebab pada hari Jumaat ni banyak sunnah-sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi. Kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Tapi maha pengasihnya Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-9, min yaumil Jum'ah. Bukan semua satu hari full day kamu kena beribadah pada aku. Min tu maksudnya ialah sebahagian saja. Ataupun bahasa Arab dia sebut tab'id. Sebahagian saja yang perlu untuk kamu berikan kepada aku, untuk kamu beribadah kepada aku. Kemudian pada ayat yang ke-9 ni kalau kita tengok, pertama seruan pada orang beriman. Nudia tu maksudnya ialah azan. Nudia tu maksudnya ialah azan. Sebab pada zaman Nabi, bila mana nak iklankan salat Jumaat ni akan dilaungkan azan. Ini pun ada khilaf sikit lah, saya nak cerita sikit. Walaupun masa kita singkat. Tapi supaya kita tahu dan kita tak terasa macam benda tu something yang sangat pelik. Kita tahu pada zaman Nabi, Abu Bakar, Umar, azan untuk salat Jumaat ni cuma sekali. Bila mana khatib naik ke mimbar, lalu diberi salam, lepas pada tu azan. Azan masuk waktu zuhur. Pada zaman Uthman, azan
diawalkan sedikit sebab orang ramai. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, azan dikumandangkan di tengah pasar, nama dia Pasar Zarwa di kota Madinah. Masuk waktu zuhur, azan sekali lagi. Cuma pengamalan kita di Malaysia ni dia agak berbeza melihat kepada pandangan mazhab yang lain. Tapi kami di Perlis ni memang pakai kaedah azan sekali. Saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita sedar ini ialah keluasan pandangan yang perlu untuk kita berlapang dada. Bukan untuk kita menjadikan ia punca kepada ketegangan, punca kepada perselisihan perkelahian antara seorang Muslim dengan Muslim yang lain ataupun sesama komuniti Muslim lah. Cuma nak tahu sejarah saja supaya kita faham benda tu. Kemudian Tuhan kata yang menarik pada ayat ke-9, fas'au. Yang ni kita kena underline bawah dia, kita kena gariskan. Tuhan kata bila mana kamu nak buat ibadah, kamu disuruh untuk buat ibadah, kamu disuruh untuk buat ibadah, action yang kamu kena keluarkan ialah fas'au. Fas'au ni maksudnya ialah bersegera dan tinggalkan semua urusan. Jangan berkira-kira, jangan ragu, jangan ada rasa taradud. Taradud ni maksudnya 50-50. Nak tinggal tak nak tinggal, nak tinggal tak nak tinggal. Tinggalkan. Fas'au tu maksudnya tinggalkan. Dan antara contoh kesibukan yang disebut dalam ayat 9 ni ialah wadharul bai', tinggalkan jual beli. Bukan hanya maksud jual beli yang perlu ditinggalkan. Semua urusan dunia, mesyuarat, apa semua perjumpaan apa saja, ataupun apa-apa majlis, ditinggalkan bila mana seruan azan mula ataupun hampir ingin dikumandangkan pada hari Jumaat. Sebenarnya ayat ni bukan nak cerita tentang hari Jumaat saja. Mana-mana seruan azan, 5 waktu, kita perlu tinggalkan urusan kita sebab ditunjukkan dalam hadis yang sahih. Aisyah kata, Nabi ni bila mana nak dekat masuk waktu salat, Nabi tinggalkan aku macam dia tak pernah kenal lah. Inilah action yang ditunjukkan oleh Nabi junjungan kita yang mulia tentang bagaimana besarnya hak Allah untuk dipenuhi. Sebab tu kita bulan Ramadan ni kita praktis sebelum masuk waktu salat 15 minit ke setengah jam lagi elok untuk kita berada awal di tempat salat kita. Kalau orang perempuan dia berada di tempat salat dia lah, dia tak syarat pergi masjid. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau puan-puan semua ni duduk di tempat salat masing-masing, di bilik masing-masing, duduk awal. Bersiap sedia awal. Kalau orang lelaki dia bergegas ke masjid. Ini menunjukkan kita orang Islam ni, kita ada rasa membesarkan salat tu sebab ianya ialah bahagian yang utama dalam semua ibadah yang ada. Sebab tu saya pada bulan Ramadan ni nak menyeru jugalah kepada semua yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, dalam kita mengejar suasana salat tarawih, jangan cederakan salat fardu, terutamanya salat fardu berjemaah. Orang perempuan dia tak tertakluk pada salat fardu berjemaah. Dia salat awal waktu saja. Orang lelaki terutamanya. Dia tertakluk kepada salat fardu berjemaah. Usahakan supaya kita ni penuh salat fardu berjemaah 5 waktu, walaupun kadang-kadang terpedaya ataupun berperang di antara juadah yang sedap waktu nak berbuka nanti. Kadang-kadang ada orang dia lengah kan. Mungkin hari tu isteri dia masak sedap apa semua, dia pun jadi macam payah nak pergi masjid. Jadi kita kena ada good deal lah dalam urusan ni supaya kita tidak mencederakan ibadah fardu kita. Tuhan sebut, tinggalkanlah segala urusan, zalikum khairul lakum. Itu baik, walaupun hati berat. Dan Allah Ta'ala kadang-kadang uji. Waktu kita nak tinggalkan jual beli itulah, orang ramai datang, orang nak berurusan, ataupun mulalah orang tu nak beri keputusan, nak bagi itu, nak bagi ini. Itu semua ujian yang Allah Ta'ala jadikan untuk tengok kita nak besarkan siapa. Ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Tempoh yang lebih kurang hampir sejam ataupun sejam itu, Allah Ta'ala kata, bila mana kamu selesai, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bertebaranlah kamu atas muka bumi, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Dan carilah apa saja kurniaan Tuhan yang kamu nak. Nak sambung kerja, nak sambung meeting, nak jual belilah. Dalam masa yang sama, wazkurullaha katsira. Berzikir banyak kepada Allah. Sebab elemen zikir inilah yang akan menyebabkan kita akan ada, dalam bahasa Arab dipanggil tarabut. Tarabut ni ialah hubungan untuk membesarkan Allah Azza wa Jal dalam semua urusan dunia kita. Kita akan jadi orang yang sangat optimis untuk melakukan bab-bab berkaitan akhirat
bila mana kita banyak berzikir. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, perumpamaan orang berzikir dengan tak berzikir seperti orang hidup dengan orang mati. Kita boleh bayang macam mana Nabi menggambarkan pada kita, orang berzikir, orang hidup, orang tak berzikir, orang mati. Orang mati ni tak ada nilai. Orang mati ni kalau dia duduk dalam saf salat pun, dia tak dapat pahala. Sebab dia dah mati. Tapi kalau orang yang hidup, dia salat sekali, dia berada dalam saf salat, dia akan dapat pahala. Sebab dia hidup. Kita akan diberi kebaikan bila mana kita hidup. Tapi bila mana kita mati, kebaikan kita akan terputus melainkan beberapa sumber yang disebutkan dalam hadis. La'allakum tuflihun. Moga-moga kamu berjaya. Ayat ni penting. Sebab berjaya yang disebut dalam Al-Quran ialah berjaya yang ultimate, yang paling tinggi sekali ialah syurga. Tiada kejayaan yang besar dalam Al-Quran bila mana dimensionkan oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan kejayaan itu adalah kejayaan yang bersifat boleh meletakkan seluruh jasadnya dalam syurga. Kemudian ayat yang ke-11. Ini ialah asbab nuzul kepada turunnya surah Jumaah ni. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Apabila mereka melihat perniagaan ataupun permainan, mereka segera merapat kepadanya dan meninggalkan kamu yang sedang berdiri untuk menyampaikan khutbah. Ayat 11 ni nak cerita pada kita bahawasanya kenapa surah Jumaah ni dia mention dan dia cuba untuk ikat kewajipan salat fardu Jumaat tu. Kerana pernah berlaku sebelum turun ayat ni, ialah keadaan orang Islam, dia tengok satu kafilah, karavan yang baru balik sampai ke Madinah. Diorang ni pun bentangkan barang-barang dagangan diorang pasang, kata apa, kios lah kalau zaman kita ni. Pasang meja apa semua, sehingga dia jadi macam expo jual beli pula. Dan diorang yang tengah dengan khutbah Nabi ni, tinggalkan Nabi. Sebab tu ayat ni sebut, وَتَرَكُوا كَقَائِمًا. Dia tinggalkan kamu berdiri. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ. Katakanlah, wahai Muhammad, apa yang ada pada Allah, di sisi Allah itu lebih baik berbanding permainan dan juga perniagaan yang sedang mereka sibukkan itu. Ini nak tunjuk pada kita bahawasanya dalam urusan-urusan kehidupan kita, kita kena jadi orang yang pandai melihat prioriti. Prioriti akhirat dan prioriti dunia. Dunia ni dia ada prioriti juga. Taklah kata dunia ni semua kena ketepikan. Allah Ta'ala jadikan dunia ni jambatan kita kepada akhirat. Sebab tu ada urusan dunia yang bersifat amanah, tanggungjawab. Orang lelaki dia ada tanggungjawab kepada keluarga dia. Orang perempuan dia ada tanggungjawab kepada suami dia. Ini setiap pada kita dia ada tanggungjawab. Tanggungjawab ni lah urusan dunia. Tapi urusan dunia yang merupakan jambatan kepada akhirat. Kita kena kenal prioriti. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-11. Wallahu khairur raziqin. Allah Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki. Maknanya, kebanyakan daripada kita bila mana dia memilih urusan dunia, apa yang menyebab kita ni cenderung nak pilih urusan dunia? Kita mungkin pilih untuk selesaikan perusahaan kita sehingga kita lengahkan salat. Kerana rasa kalau kita tak uruskan benda tu, maka pencarian kita, mata pencarian kita ni akan sangkut. Biasanya manusia akan datang perasaan itu. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya perasaan itu dihapuskan sekiranya kamu memilih bahagian pada akhirat. Sebab tu saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada pagi ini, bila mana anda semua, kita semua, saya, tuan-tuan dan puan-puan, memilih pada bahagian akhirat, Allah Ta'ala tidak akan merugikan kita walau sedikit. Tapi kalau kita memilih daripada bahagian dunia, sehingga kita bertolak ansur urusan akhirat akan nak pilih dunia, Allah Ta'ala akan beri dunia tu pada kita, tapi dia berilah keadaan kita penat. Kita kena uruskan semua. Semua kita kena urus. Jadi ini benda yang kita kena hati-hati. Supaya betul-betul melekat dalam jiwa kita, dalam benak fikiran kita, bila mana Allah Ta'ala sebut, Wallahu khairul raziqin. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi daripada ayat 1 yang dah kita sebut pada minggu lepas sampai ayat 8, dan hari ini kita tambah sampailah ayat yang ke-11, tunjuk pada kita bahawasanya surah Jumaah ni pertama, dia mention tugas Nabi. Dia mulakan dengan tasbih. Sebelum pada tu lagi, lupa saya. Dia mulakan dengan tasbih. Tasbih ni ialah satu benda yang akan menjadi antibody kepada kita untuk kita boleh balance antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Kemudian tugas para Nabi yang disebut pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kemudian Allah Ta'ala sebut perumpamaan ahli kitab.
Yahudi yang ada kemuliaan tapi mereka pilih untuk hina diri dia orang, sehingga Tuhan kata mereka ni keldai yang bawa kitab. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang kematian yang sentiasa akan kita pergi kepadanya. Itu pada ayat yang ke-8. Dan seterusnya, kematian itu bila mana kita ingat mati ni, benda yang terbaik untuk menjadi kata apa, bekal kepada kematian ni ialah salat. Sebab tu lepas pada cerita mati, dia cerita tentang salat. Dan dia cerita tentang salat wajib. Dia tak cerita tentang salat sunat. Sebab memang sebahagian orang ni syaitan tipu dia dekat salat sunat. Macam kita sebut tadi lah, bulan Ramadan ni ada orang dia pulung betul-betul pergi terawih. Tapi salat fardu berjemaah dia cuaikan. Dia cederakan amalan-amalan wajib dia. Jadi sebab tu Tuhan mention benda wajib dan ambillah bahagian daripada yang terbaik, iaitu kewajipan-kewajipan itu disempurnakan dan diselesaikan. Alhamdulillah, overall kita dah selesai, kita dah cover surah Jumaah ni. Dan saya buka sikit lah waktu kita ada lagi tu dalam beberapa minit untuk soal jawab, untuk kita cambahkan perbincangan-perbincangan kita pada pagi ni kalau ada, sebelum pada kita tutup. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Ustaz ada sebut sikit tentang kewajipan wanita yang tidak ada tuntutan untuk berjemaah. Jadi Ya, sebenarnya Ramadan ni memang kita nampak dah Ustaz berbondong-bondong pergi ke masjid, mana yang tak biasa pergi pun nak pergi untuk tarawih. Jadi ya. saya nak penjelasan yang lebih sikit lagi lah supaya senang kami nak terangkan juga kepada keluarga, sahabat tentang berjemaah di masjid ni Ustaz. InsyaAllah. Okey. Berkenaan dengan orang perempuan berjemaah di masjid. Dia macam ni. Hukum asal bagi orang perempuan tu, dia mengimarahkan rumah dia. Itu kerja orang perempuan. Dia kena berada di rumah. Bahkan Nabi sebut, di bahagian yang paling tersembunyi, maka makin besarlah pahala dia bila mana dia buat ibadah di situ. Maknanya dia salat fardu di situ. Sebab sifat orang perempuan ni adalah sifat dia tersembunyi. Itu yang asal. Tapi para ulama menyebutkan ada keringanan sekiranya mereka ingin join sekali ibadah-ibadah secara berjemaah di masjid. Itu ada keringanan. Tapi dia kena tengok kepada dia kena baca daripada keperluan dia. Bila mana dia pergi ke masjid, adakah dia mencuaikan urusan-urusan rumah dia? Sebab orang perempuan ni disebut sebagai rabbatul bait, pentadbir rumah. Itu tak dapat dinafikan. Walaupun ada pandangan yang kata orang lelaki kena buat semua benda, tapi yang pasti Nabi sebut al-mar'atu rabbatul bait. Perempuan itu ialah pentadbir rumah. Maknanya yang terbaik, pahala terbesar baginya ialah dia menjadi orang yang meringankan urusan-urusan di rumah. Bagi orang perempuan yang memang tak ada urusan dah selesai dah semua benda, dan suami dia pun memberi ruang kepada dia, bahkan suami dia pun dah mengaku macam tak mampu untuk bimbing dia salat berjemaah, jadi dia pilih untuk salat berjemaah di masjid, maka itu dibenarkan. Ataupun dia pergi masjid tu kerana dia nakkan pengetahuan daripada majlis ilmu yang ada di masjid, yang tu dibenarkan oleh para ulama. Tapi kalau suami dia boleh menjadi imam, dia ada kekuatan. Sebab saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan juga, orang lelaki ni yang afdal ialah dia salat masjid, dia balik, dia imamkan balik family dia di rumah. Yang ni yang agak sukar untuk dibuat. Atau saya sendiri pun lah payah nak buat. Kita mungkin boleh salat masjid, balik rumah kita nak imamkan salat isteri kita dan juga anak perempuan kita ataupun mak kita apa semua. Ini ialah benda yang dituntut. Dia taklah sampai wajib, dia sunat. Tapi kalau boleh buat yang ni, orang ni hebat. Orang ni sangat-sangat, orang kata apa, menjaga dunia dan akhirat family. Jadi orang perempuan yang dia rasa dia dah minta keizinan pada suami dia untuk dapatkan semua benda tu, maka dia dibenarkan. Tapi kalau dia saja-saja pergi dalam keadaan dia mencuaikan keadaan di rumah dia, yang tu tak masuk daripada benda yang betul untuk dia buat. Jadi dia tak dianjurkan untuk berjemaah di masjid. Dia lebih baik berada di rumah. Dalam masa yang sama dia jaga kewajipan di rumah dan dia buat amalan sunat pun di rumah. Tapi kalau suami dibenarkan dan dia tak ada apa-apa urusan, dia nak pergi join jemaah di masjid, itu tak apa. Wallahualam. Ustaz, saya nak tanya tentang pas'au tadi tu, mensegerakan tu.
Ya. Itu seruan Allah untuk mensegerakan solat. Tapi kalau kita melengahkan solat tu, kita berdosa ke Ustaz? Dia kalau tengok asas dia ialah daripada surah Al-Ma'un. Bila mana Tuhan kata fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang salat yang mencuaikan salat. Sebab tu melewatkan salat tanpa sebab termasuk daripada perbuatan yang mendekatkan kita pada dosa. Khilaf di kalangan para ulama perbuatan tu dosa ataupun tidak. Kalau mazhab Hanbali memang berdosa lah. Tanpa sebab. Tapi kalau kita ada sebab, contoh kita lewatkan salat isyak kerana kita ada majlis ilmu, yang tu pernah dibuat sama Nabi. Ataupun kita salat lewat kerana anak kita, anak-anak kecil, bagi perempuan yang ada anak kecil, perlu ditenangkan. Yang tu ada keringanan. Ada sebab tak apa. Tapi kalau tak ada sebab, saja-saja dipanggil yataka asal. Malah-malah ataupun saja pilih untuk melewat-lewatkan. Yang tu berdosa. Tapi kalau sebab yang mendesak, contoh orang kerja di part-part yang sangat crucial, macam badan uniform ke doktor ke, dia terpaksa lewatkan. Yang tu tak apa, macam pilot apa semua. Yang tu ada keringanan sebab dia ada sebab. Selama mana, saya nak sebut pada tuan-tuan dan bawah satu benda je. Selama mana dalam bab kewajipan ni kita ada keuzuran yang kita boleh beritahu depan Tuhan di pada masa nanti, dia tak apa untuk kita tinggalkan, untuk kita lengahkan. Tapi kalau kita tak ada jawapan ataupun alasan yang kuat, maka kita akan berhadapan dengan benda-benda yang kita sebut sebagai kesan dosa tu lah. Wallahu'alam. Ada lagi yang nak soal? Haji Syekh nampak macam tadi buka kamera. Ada persoalan tidak Haji Syekh? Ke dah keluar ke? Ustaz, saya nak minta penjelasan sikit Ustaz. Sebab ada saya baca bahawa sembahyang isyak tu dia lebih baik dilambatkan. Jadi kalau daripada segi di sini antara kita sebab kita nak pegang dengan hadis itu. Jadi kalau kita lambatkan sembahyang isyak, kita buat benda, bukanlah kita buat benda yang lawa, maknanya kita baca Quran ke dulu dan tu kita lambatkan sembahyang isyak. Jadi macam mana itu? Okay. Macam saya sebut tadi, melambatkan isyak kerana kita nak buat benda lain. Contoh nak buat majlis ilmu, kita kuliah ataupun kita baca Quran. Memang dalam hadis Nabi sebut sebaik-baik salat isyak tu dibuat pada waktu atamah, iaitu lebih kurang 45 minit ke sejam lepas masuknya waktu isyak. Para ulama sebut kenapa Nabi buat macam tu? Kerana pada zaman dulu mereka yang bekerja ni daripada kalangan orang yang kerja guna tenaga. Jadi macam Nabi nak bagi dia orang rehat dulu. Ini para sahabat lah, peternak dan juga petani apa semua ni. Pada zaman kita, kalau dia tiada keperluan, macam saya sebut tak ada majlis apa-apa, dia lebih baik kita salat awal waktu. Sebab hadis tentang salat awal waktu pun ada. Tapi kalau kita cuba untuk isi waktu tu dengan majlis ilmu ataupun benda-benda yang ada nilai ibadahnya, yang tu dibenarkan bahkan dianjurkan. Seperti mana Nabi buat. Iaitu Nabi baca Quran, Nabi duduk tunggu sahabat. Nabi macam encourage para sahabat ni buat ibadah lain. Salat sunat ke apa-apa saja. Untuk mengisi waktu yang disebut sebagai waktu atamah. Tapi kalau kita rasa dengan kita lewatkan, akhirnya kita akan tunaikan salat isyak tu dalam keadaan yang tidak proper, maka lebih baik kita buat di awal waktu. Wallahu'alam. Silakan Haji Syekh. Ada soalan? Ya, ya. Yang lain? Ada pertanyaan lagi? Haji Syekh, silakan. Kalau tak ada boleh tak saya tanya satu lagi? Silakan. Apa Ustaz, dalam ayat 10, ayat 11, dalam awalnya tu dimulakan dengan tijarah. Tapi bila dekat penghabisan tu dia akhirkan tijarah. Apa sinifas apa yang nak apa tu? Okey. Pada ayat ke-11, Tuhan sebut wa idza ra'au tijaratan.
Kemudian ayat yang dalam ayat yang sama, perkataan tijarah diakhirkan dan awal tu tijarah awal, lahwan diakhirkan, penutup dia tu lahu awal, lepas pada tu tijarah diakhirkan. Okay. Dalam ayat ni para ulama sebut ialah Allah Ta'ala nak sebut kefahaman manusia, tijarah itu, perniagaan itu ialah bahagian daripada kelalaian, bahagian daripada permainan. Lahun tu maksudnya permainan lah, benda yang menyeronokkan. Okay. Tapi Allah Ta'ala nak jawab pada ayat yang sama juga. Allah Ta'ala nak kata, minal lahwi wa minat tijarah. Permainan dan juga perniagaan. Maknanya Allah Ta'ala nak sebut, sebenarnya perniagaan tu hakikatnya ialah sebuah daripada permainan yang besar. Dia bukan cabang daripada permainan. Lahun tu. Sebab macam perbahasan kita minggu lepas, ada orang tanya tentang kenapa dimensionkan perniagaan ataupun jual beli. Sebab jual beli ni ialah satu benda yang menyeronokkan. Sebab tu ada orang hobi dia shopping. Maknanya nak sebutnya ialah shopping itu ataupun perniagaan itu, kalau tak kena gaya, dia akan menyebabkan kita memang berada dalam permainan yang sebab tu Nabi sebut seburuk-buruk tempat atas muka bumi ni ialah pasar. Kerana dia memang sudah pasti melalai. Dia tidak akan, orang kata apa, menjadikan orang tu taat. Kalau orang tu dia jaga momentum dia sebelum pada masuk pasar, akhirnya dia akan terkena. Walaupun sikit dia akan terkena. Jadi Allah Ta'ala nak sebut, jangan rasa perniagaan itu cabang daripada permainan. Tapi sebenarnya perniagaan itu something yang sangat besar. Sebab tu dia lahun tu, dia awalkan pada penutup surah, pada penutup ayat yang ke-11 tu. Jadi itulah yang saya boleh mention. Ini yang disebut oleh As-Samirra'i dalam kitab dia. Samirra'i ni salah satu orang tokoh dalam kajian Al-Quran ni lah di Iraq. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Okey, nak tanya, ini ada yang sebahagian ni yang dia cakap kalau dia tak selesaikan urusan tu, dia tak akan khusyuk salat Ustaz. Macam mana nak counter dia orang ni? Okey. Benda ni kalau kita tengok disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis. Dia masukkan benda tu bahagian daripada bisikan syaitan. Syaitan yang bisikkan pada kita, kalau tak siap urusan tu, akhirnya kita tak khusyuk. Sebenarnya bukan. Itu hanya permainan syaitan. Hakikatnya, dahulukan Tuhan, Allah Ta'ala akan berikan kemudahan dalam urusan tu. Urusan kita tidak akan diberkati sekiranya kita mendahulukan urusan bila mana kita kemudiankan Tuhan. Macam-macam mana pun dalam semua benda, kalau kita kemudiankan makhluk, baru kita pergi pada Allah Azza wa Jal, kita sedang mengurangkan keberkatan daripada benda tu, bahkan mungkin kita mendekatkan benda tu kepada keburukan. Wallahu'alam. Jadi counter dia ialah, nak beritahunya ialah tidak terpedaya dengan bisikan syaitan. Itu hanya bisikan syaitan. Tidak akan berlaku benda itu. Kalau kita ambil Tuhan dulu, dia akan lebih baik berbanding kita kemudiankan Allah Azza wa Jalla. Wallahu'alam. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Bisikan syaitan tu, Ya. mana tak bisik ke kat kita Ustaz? Macam mana? Sekali lagi saya tak kena. Syaitan dia bisik kita jangan buat. Ya. Lepas tu, malaikat dia tak bisik ke dengan kita? Jangan dengar cakap syaitan tu. Ya, hakikatnya benda tu seimbang. Orang kata apa? Kita punya bisikan syaitan dan juga ajakan daripada malaikat ni akan datang. Dia akan combine benda tu. Tapi manusia, sebab tu Tuhan sebut dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu kita ni dia cenderung pada jahat dulu, baru dia akan pergi kepada takwa. Manusia dia memang macam tu. Sebab tu kita ni diberi pahala selepas kita bertarung antara nak ambil yang yang baik ataupun yang buruk. Sebab tu manusia dia beza pada makhluk lain, sebab dia ada kuasa pilih buruk tapi dia pilih baik. Sebab tu kita dapat pahala di situ. Allahu'alam. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Ayat 8 tu dia kata pasal kematian. Lepas tu ayat 9 tu pasal solat Jumaat. Solat kan? Apa kaitan dua tu Ustaz? Kaitannya ialah persediaan kepada kematian itu ialah dengan menyempurnakan salat. Sebab tu lepas pada cerita datang mati, baru cerita salat. Maknanya untuk kamu mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah, maka sempurnakanlah salat.
utamanya salat fardu. Sebab tu ayat 9 tu ialah cerita tentang salat fardu Jumaat, ialah simbolik kepada semua salat fardu 5 waktu yang kita kena buat sekarang. Allahu a'lam. Okey. Saya ingat saya buat soalan yang last kali dah ya Ustaz. Ayat ni Ya. dimulakan dengan Yusabihu. Allah menegaskan pasal kita kena setiap makhluk di dunia bertasbih kan. Lepas Ya. tu ayat yang ke-10 ni diseru untuk solat bila azan dan disegerakan solat. Kemudian dalam ayat yang ke-10 juga disebut wazkurullaha katsira. Kenapa adakah zikir yang disebut ni dan ingatlah kepada Allah ni sebanyak-banyaknya adalah lebih baik dan kamu beruntung itu dimaksudkan solat atau yang tasbih tadi? Macam mana tu? Okey. Kenapa ada 2 kali ditekankan pasal wazkuru ni kat sini? Macam tadi yang mula-mula tu kan dia macam tekankan pasal zikir jugalah kan, mengingati Allah. Yang ni kan mengingati Allah. Okey. Ayat pertama Tuhan nak sebut tasbih. Kalau kita tengok tasbih ni, dia punya combination dia ialah ayat 1 dengan ayat 11. Tasbih akan menjadi sebab kepada terbukanya rezeki. Sebab tu mula dengan tasbih, dia akan tutup dengan wallahu khairur raziqin. Tapi dalam ayat 9 dan 10 Tuhan sebut tentang zikrillah dan juga wazkurullaha katsira. Di dalam zikrullah itu, di dalam zikrullah mengingati Allah Azza wa Jalla itu, dia ada beberapa martabat dia. Yang pertama sekali ialah yang paling tinggi ialah salat. Salat itu ialah bab daripada zikir pada Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat yang ke-9 tu ialah fas'au ila zikrillah. Zikir itu ialah salat. Sebab tu ada ayat Tuhan sebut aqimis salata li zikri. Tunaikanlah salat untuk mengingati. Adapun ayat ke-10 wazkurullaha katsira, itu ialah zikir umum. Zikir umum tu salah satunya ialah tasbih. Sebab tasbih itu ialah merupakan bahagian daripada benda yang Tuhan suka. Sebab para ulama sebut antara semua zikir-zikir yang ada ni, tasbih antara zikir yang tinggi martabat dia. Sebab tu dalam hadis riwayat Bukhari, 2 kalimah yang besar di mizan, berat di mizan, ringan di lidah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cuma ayat 9-10 ni dia nak sebut pada kita anwa'ul azkar, jenis-jenis zikir yang berbagai-bagai. Zikir paling utama ialah salat. Yang kedua Quran. Lepas tu dia akan pergi turun lagi sampailah kepada paling common sekali ialah ya Allah. Itu yang paling common sekali. Itu nak sebut pada kita ialah simbolik-simbolik daripada sentiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Maksudnya mendekatkan diri pada Allah kan Ustaz? Ya, betul. Okey Ustaz, agak rasa kita berhenti di sini dulu Ustaz. Dah cukup 30 minit dah. Ya. Bolehlah kita tutup dah Ustaz. Majlis kita lagi ni. Kan ada lagi yang nak soal? Tak ada lagi kan? Okeylah Ustaz, kita tutup majlis kita hari ni Ustaz. Okey, jadi kita tutup majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.